Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya mengambil tempat mantan mufti untuk sementara waktu bagi meneruskan kuliah subuh yang diharapkan dapat mengingatkan mana-mana yang kita lupa dan mengukuhkan apa yang telah kita ketahui. Kali ini dan minggu-minggu seterusnya, insya-Allah saya akan menguraikan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga doa itu semua kita hafal ya. Allahumma inni as'alukal huda. Sambungnya apa? Lepas al-huda, wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kalimat al-huda, kalau dalam subuh ini saja kita sebut dalam Fatihah 2 kali, duduk di antara 2 sujud juga kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afni warzuqni wahdini. Kita sebut wahdini, kita minta Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah. Jadi kalimat hidayah disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebanyak berapa kali kayaknya? Sebanyak 305 kali. Kalimat Al-Huda ni dalam bentuk yang berbeza 305 kali. Ini menampakkan kepentingan huda itu. Jangan pula tidur nanti malam kita sebut huda-huda, isteri terkejut kat sebelah itu, huda mana pula bang? Kacau dibuat ya. Jadi huda suatu yang amat penting dan dekat kepada kita. Allah sebutkan 305 kali dalam lebih 60 surah Al-Quran. Kenapa kita memerlukan huda? Kerana dalam hidup ini manusia sering tergelincir, manusia sering terkeliru, kerana itu manusia mudah untuk tersesat. Perkataan huda lawannya ialah dalalah. Dalalah ialah sesat. Kadang-kadang mata celik, tapi dalam kehidupannya kehidupan yang sesat. Makna huda mengikut ulama-ulama tafsir, mereka membincangkan kalimat huda ini ada lebih daripada 14 makna kalimat huda ini.
Kita tak akan bincangkan satu persatu. Pertama, huda yang selalu kita artikan dengan petunjuk kan, ya. Kita bahasa Melayu kita kata ini petunjuk. Makna pertama, kita minta supaya petunjuk yang dah ada, yang telah kita dapat, semakin kukuh dalam kehidupan kita. Minta supaya hidayah yang dah kita miliki itu semakin kukuh. Sebab itulah kita ulang 17 kali, sekurang-kurangnya kan. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kurniakanlah kami hidayah untuk berada di jalan yang lurus. Tapi ia merupakan satu permohonan kepada Allah supaya kita istiqamah di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena bila tergelincir saja berarti sesat. Dia tak ada yang ketiga. Sama ada hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mengikut petunjuk Allah, dia akan menjadi sesat. Karena Allah yang bersifat Maha Penyayang. Selalu kita baca dan kerap kita baca bila nak memulakan satu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang mengasihi kita, Allah menyiapkan segala keperluan fizikal kita. Kita kena carilah. Makan, minum, itu keperluan kita. Pakaian, semua keperluan kita Allah siapkan dan kita cari. Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, Allah sayang kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk umat manusia. Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran untuk membimbing kita. Ini sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, walaupun kita katakan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetapi makna Ar-Rahman itu berbeza dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman hanya keperluan fizikal kita. Tetapi Allah Ar-Rahim, Allah menyiapkan keperluan kerohanian kita, hidayah. Itu makna pertama, kita minta supaya kita sentiasa berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita nak buat sesuatu, kita perlu melihat adakah yang kita lakukan ini sesuai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua hidayah ialah iman. Jadi kalau kita dah ada iman, buat apa kita minta lagi? Artinya kemantapan iman perlu kita usahakan. Dalam surah Al-Kahfi kan, ayat 13. Innahum fityatun amanu birabbihim. Sambungnya wazidnahum huda. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ashabul Kahfi yang merupakan suatu dirakamkan dalam surah Al-Kahfi, disunatkan kita baca pada hari Jumaat.
Mereka adalah merupakan pemuda-pemuda yang dah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fityatun amanu. Mereka telah beriman. Tapi Allah Subhanahu wa taala wazidnahum huda. Dan kami tambahkan lagi bagi mereka huda. Jadi ulama-ulama mengatakan huda ini juga boleh diartikan dengan iman. Mereka dah beriman, lepas itu ditambah lagi keimanan. Ada keimanan yang lain ke? Keimanan itu tetap sama. Semakin mantap, semakin kuat, semakin kukuh keimanan itu di dalam kehidupan mereka. Kita tidak ada pilihan lain. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita perlu kukuhkan keimanan kita. Karena Rasulullah menjelaskan bahawa iman itu boleh bertambah dan iman itu boleh berkurang. Ini Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadisnya. La yashribu syaribu fahuwa mu'minun. Seseorang itu tidak akan meminum arak, meminum minuman keras, dan dalam keadaan dia beriman. Ini menunjukkan bila seseorang itu melakukan maksiat, bila seseorang itu tak dapat mengawal perasaan, waktu itu imannya berkurang. Kalau kita kurang makan, kita sedar. Kalau kita kurang duit, kita tahu. Tetapi kalau kita kurang iman, ramai yang agaknya leka, lupa. Dan iman ini bukan sesuatu yang boleh kita dapat dengan angan-angan. Orang miskin, kita ada program hantarkan makanan, malah ada projek nama kasih makan. Mereka miskin, kita boleh kasih makan. Tapi kalau mereka kekurangan iman, siapa nak pergi tambah? Kita tak boleh datang ni ambil iman. Kalau makan boleh. Dari bulan ni saya bagi awak nasi biryani. Bulan depan lagi saya kasih makan awak nasi ambeng, nasi mandi dan nasi macam-macam. Itu keperluan fizikal. Tapi iman ramai yang tidak sedar, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Kita rugi. Kalau seseorang itu mati dalam keadaan imannya menurun, kalau orangnya menurun lagi teruk kan, Bagi kita, bila diartikan huda itu iman, dan kita minta supaya kita berdoa kepada Allah supaya iman kita bertambah dari masa ke semasa. Doa saja tak cukup. Kita perlu ikhtiar. Jadi kita takut bila keimanan itu makin berkurang, makin menipis dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, huda itu juga diartikan dengan al-Islam. Islam. Dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai contoh, innaka la'ala hudam mustaqim. Sungguhnya engkau ya Muhammad di atas Islam yang lurus. Itu makna selarinya lah. Tafsirnya lebih panjang lagi kan. Jadi Islam sebagai sebahagian ataupun makna hidayah itu juga al-Islam. Al-Islam ataupun Islam adalah merupakan satu cara hidup.
Selalu kita sebut dalam zikir kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan redha bahawa Muhammad sebagai nabi dan rasul. Jadi kalimat wabil islami dina, kita redha yang Islam itu sebagai satu agama. Dan ia berbeza dengan agama-agama yang lain. Tapi bila kita kata Islam, kita sebagai penganut agama Islam, seluruh hidup kita dibentuk, dicorak oleh Islam itu sendiri. Tak ada satu ruang dalam kehidupan kita kita kata ini bukan ajaran Islam yang kita lakukan setiap hari. Itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara total, secara menyeluruh. Kita tak boleh ambil Islam sikit, kemudian kita tak amalkan Islam banyak, ataupun amalkan Islam banyak dan kadang-kadang tidak mengamalkan Islam. Ini satu yang mendedahkan diri kita kepada bahaya. Kan Islam itu adalah ad-din, wa bil islami dina udkhulu fis silmi kafah. Islam itu adalah sebagai satu cara hidup. Kalau sebelum masjid banyak, tak ada kelas-kelas agama, ada sebahagian kecil daripada kita, bila nak kahwin ikut cara Islam, bila mati pun dia tak tahu apa-apa lagi lah. Keluarga akan melaksanakan amalan terakhir, perbuatan terakhir untuknya mengikut cara Islam. Sekarang alhamdulillah ilmu dah berkembang banyak. Semuanya hendaklah kita berlandaskan kepada Islam. Bila kita dah redha Allah, Allah yang meletakkan peraturan, kita tidak ada pilihan lain melainkan mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mengamalkan Islam secara menyeluruh. Dan Islam tu kita tak boleh waktu bagi-bagi mengikut kompartmen yang tertentu. Waktu salat Islam, di luar salat terlupa Islam. Kemudian bila salat Islam balik. Islam tu tak boleh dibagi-bagi. Semua kehidupan kita dibentuk oleh Islam. Kita bercakap ada peraturan Islam, kita tak boleh cakap asal lembus saja kan. Ada orang tidak dapat mengawal perasaan, kemudian bertindak mengikut perasaan, lupa kepada Islam. Bila kita bercakap ada peraturan Islam, umpamanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan awil yasmut, hendaklah bercakap yang baik ataupun diam. Boleh ke tak boleh? Kadang-kadang bila marah dia hembuskan semua sekali. Dah lepas dia cakap macam-macam, orang dah sakit hati, lepas tu dia sebut pula, puas hati aku. Puas hati dia. Hati orang yang terkoyak, hati orang yang luka, dia tak kira. Ini tak ikut. Tak ikut. Islam tidak mengamalkan Islam secara menyeluruh. Islam membentuk kita. Islam itu bukan bila kita mengamalkan amalan ritual, salat, puasa, zakat, haji, itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Bila kita kaitkan dengan Islam, itu diperintahkan. Tapi kita kena melihat apa kesan. Apakah kesan salat dalam kehidupan kita? Kalau kita salat tapi tak memberikan bekas, tak berikan kesan dalam membentuk watak kita, kita cuma dapat pahala ketika salat lah. Tapi kita rugi kerana di luar salat kita tidak menyerah diri, kita tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada pilihan lain. Bila kita dilahirkan dalam keluarga Islam dan orang tua kita membentuk, mendidik kita mengikut kemampuan mereka lah. Kadang-kadang ada ibu bapa yang terlalu sibuk, mereka tidak memberikan perhatian sebaik mungkin. Cuma kita doakanlah mereka itu. Tidak ada satu pun perbuatan kita yang dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Tadi saya contohkan tentang pertuturan kita, pendengaran kita. Kita dengar macam-macam, tapi kita hendaklah mengikut yang baik. Bukan artinya kita dengar macam-macam, kita boleh dengar macam-macam. Hendaklah mengikut. Kita mendengar tu mendengar yang baik-baik. Mata kita disesuaikan dengan ajaran Islam. Walaupun selalu orang kata dari mata turun ke hati, syaitan masuk ke dalam manusia melalui urat-urat mata kan, sampai ke dalam hati, kemudian bertindak mengikut perasaan dan sebagainya. Rugilah kalau kita tidak menjadikan Islam sebagai satu cara hidup. Banyak diatur kita kan. Kerana Allah Ar-Rahim ni tidak melepaskan satu ruang pun bagi manusia yang mengaku dia beriman untuk buat suka hati dia. Kalau kita kaitkan pula dengan perkataan Rabb, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat Ar-Rabb ini saja ada 3 makna kan. Rabb yang mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah yang mencipta. Rabb berarti Allah yang mencipta. Dan yang kedua, Ar-Rabb itu yang memiliki kita. Kita dicipta dan kita dimiliki oleh Allah. Bila kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak boleh lari daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. So apa yang kita ada ni bukan saja diri kita, apa yang kita ada ini, katalah kita ada ilmu sikit-sikit, kita ada harta, kita ada keluarga, semua itu adalah merupakan kita rasa milik kita. Tapi sebenarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan diletakkan di tangan kita sebagai amanah. Dan kita akan ditanya di akhirat kelak. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap seorang daripada kamu ada bertanggungjawab. Dan kamu akan ditanya di akhirat kelak. Sejauh mana tanggungjawab, sejauh mana amanah yang diletakkan pada kamu telah kamu laksanakan.
Kita tak boleh kata ni aku punya duit, aku boleh buat apa aku punya suka. Kadang-kadang kita dengar macam tu kan. Apa engkau susah? Aku suka lah apa aku nak buat. Yang dia terlupa, dia adalah milik Allah. Dia tak boleh buat apa yang dia suka. Tetapi selalu saya ingatkan, kita kena buat apa yang Allah suka. Kalau kita buat apa yang Allah suka, kita akan selamat. Kalau kita buat apa yang kita suka, dan apa yang kita suka tidak semestinya itulah yang Allah suka. Jelaskan tak semestinya apa yang kita suka Allah suka. Banyak perkara-perkara yang disukai oleh manusia, tapi itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada had-had, batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menganggap bahawa batas-batas itu adalah merupakan sesuatu yang menyekat. Batas-batas yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan adalah untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk kebaikan kita. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita adalah amanah, sehingga diri kita ni pun amanah. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Fati kulladzi haqqin haqqah." Berikanlah yang berhak akan haknya. Dalam diri kita ni banyak hak yang mesti diberikan. Ini diri kita sahaja. Lapar, hendaklah makan. Dahaga, hendaklah minum. Mengantuk, hendaklah tidur. Jangan dalam majlis ilmu tidur pula kan. Itu hak diri yang mesti ditunaikan. Kerana ini bukan kita sebagai manusia-manusia yang diamanahkan. Kemudian Rabb tadi kan, makna Rabb, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bekerja, kita ikhtiar. Kalau vaksin ni, ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri, untuk selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa hukumnya wajib. Dan yang ketiga, Ar-Rabb, Allah yang meletakkan peraturan. Allah yang menentukan do and don't. Ini engkau boleh buat, ini engkau tak boleh buat. Sebagaimana saya katakan awal tadi, kita tak boleh buat apa yang kita suka, tetapi kena buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. InsyaAllah hidup ini tidak akan kecewa. Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Kalau umpamanya dalam hidup ini, kan dia yang memilih kita, dia yang berhak untuk menguji kita. Jadi kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah tak sayang kita. Itu untuk Allah ingatkan kita, menilai kita. Allah tahu nilai kita, tapi kita menilai diri kita dengan segala ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan. Dan kita tahu sebagai orang yang beriman, setiap ujian yang kita hadapi itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Allah tak akan uji kita di luar kemampuan kita. Jadi segala, kalau kita balik kepada Allah itu yang mencipta, kita dimiliki oleh Allah, memang kita dimiliki oleh Allah. Jangan kita rasa kita boleh buat apa kita suka. Lepas tu bila berlaku kecelakaan ataupun berlaku kematian, dia sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni adalah milik Allah. Kita ni milik Allah, dan kepadanya akan kembali. Jadi Allah yang ketiga tadi,
Rabb, Allah meletakkan peraturan. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia merupakan penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang-orang yang tidak beriman. Penjara bukan seperti penjara dekat Changi. Memenjarakan kita artinya kita dapat mengawal diri kita agar kita kekal sebagai orang-orang yang beriman, melaksanakan segala perbuatan, apa saja tindakan yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Kita redha Allah sebagai Tuhan kita dan Islam sebagai agama kita, serta Nabi Muhammad adalah Rasul, Nabi dan Rasul kita. Jadi makna hidayah yang ketiga ialah Islam. Dan yang keempat, hidayah juga boleh diertikan mati dalam Islam. Ini diambil daripada surah Taha ayat 82. Ayat ini menerangkan kepada kita bahawa orang yang beramal saleh kemudian mati di dalam hidayah Allah, artinya mati di dalam Islam. Ini begitulah 4 daripada 17 makna hidayah. Kita tahu hidayah petunjuk Allah. Tapi bila kita tengok Al-Quran, kalau kita tengok tafsirnya, makna hidayah tu bukan setakat petunjuk. Tapi kita jelaskan tadi, kita istiqamah dalam hidayah, kemudian terus mengukuhkan keimanan. Hidayah itu Islam dan hidayah itu juga mati dalam Islam. Ini saya dengan doa kita. Allahumma inna nas'alukal huda. Aku minta supaya kukuh istiqamah dalam hidayah. Inni as'alukal huda. Aku minta kepada Engkau ya Allah keimanan. Inni as'alukal huda. Aku minta kepada Engkau ya Allah hidup di dalam Islam. Dan inni as'alukal huda, aku minta supaya mati di dalam Islam. Demikian juga makna-makna yang lain. Tapi kerana kesempatan kita tak banyak, jadi kita ambil 4 daripada beberapa belas makna hidayah. Kenapakah hidayah ini penting untuk kita? Sebagai menjelaskan tadi, Allah yang mencipta, Allah yang memiliki kita dan Allah yang meletakkan peraturan. Kan hidup kita tak lepas daripada cabaran dan ujian. Yang nak mengeluarkan kita daripada hidayah, daripada landasan, itu banyak. Matlamat kita cuma satu. Tapi yang nak membuat kita tergelincir banyak. Sebagai orang beriman, kita akan mempunyai kemampuan untuk bertahan. Kalau kita menjadikan keredaan Allah sebagai matlamat hidup kita. Keredaan Allah. Kalau mencari keredaan manusia, nanti jadi apa? Orang yang berpura-pura. Kalau nak puaskan diri, tunjuk bahawa kita rajin ibadat, jadi riak pula. Atau menjadi, kalau dengan hubungan sama manusia, jadi orang yang suka angkat. Jadi orang yang suka kipas, nak cari keredaan manusia.
untuk mengekalkan hidayah kita, hendaklah kita jadikan matlamat hidup kita mencari keredaan Allah. Sebagai kompas, hala tuju. Kalau kita pakai GPS dalam kereta kita untuk menuju matlamat kita, kadang-kadang GPS ni jalan dekat dia buat kita jalan jauh. Arah yang ditetapkan oleh GPS. Tapi bila kita mencari keredaan Allah, dan keredaan Allah itu menjadi matlamat, kerana kita berbekal hidayah, maka jalan kita adalah jalan yang lurus. Bila terkeluar daripada rel, kita sedar, kita balik, masuk ke dalam landasan menuju kepada keredaan Allah. Kerana kehidupan kita penuh dengan cabaran dan ujian. Kalau kita lihat di dalam surah Ad-Duha kan, wa wajadaka dhallam fahada. Kerana lawan huda ini dhalalah, sesat. Tapi dalam surah Ad-Duha itu bukanlah Rasulullah sesat. Wa wajadaka dhallam fahada. Artinya dhallan dalam maksud surah Ad-Duha tadi ialah Rasulullah bingung ketika menghadapi kaum musyrikin Quraisy, bukan saja menghina, malah mengancam kehidupan orang yang beriman, malah mengancam nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Rasulullah hidayah yang mengukuhkan, yang menjadikan baginda lebih gagah untuk menghadapi segala ujian dan rintangan. Jadi matlamat hidup, bila kita kata mencari keredaan Allah, artinya kita dalam perjalanan ini kita sentiasa berbekal hidayah. Kerana kehidupan kita boleh menyebabkan lari daripada matlamat kalau kita mengejar keduniaan. Memang kita hendak kesejahteraan hidup di dunia kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kepadaku, kepada kami, kehidupan yang sejahtera di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kami inginkan kesejahteraan. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami daripada api neraka. Hidayah akan menjadikan kita orang-orang yang dapat mengimbangi hidup ini. Berapa ramai mereka yang hanyut, mereka yang hanyut dan lari daripada matlamat hidup sebagai seorang mukmin kerana mengejar keseronokan dunia, sehingga melakukan macam-macam maksiat. Umpamanya menerima rasuah, atau hendak perkaranya segera diusahakan memberi rasuah, walaupun tahu kan rasuah itu haram, dari undang-undang negara pun salah. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang beri rasuah, orang yang minta rasuah tempatnya di neraka. Kerana keduniaan, ramai yang terlupa atau disibukkan dengan urusan-urusan keduniaan, lupa kepada Allah yang memberi, yang menyediakan, hanya bergantung kepada manusia-manusia lain. Itu satu bentuk daripada kesesatan, leka dalam kehidupan di dunia. Sedangkan di dunia ini berapa lama manusia boleh hidup? Kalau tengok dekat set time, dekat bahagian akhir tu, kita tengoklah gambar-gambar orang yang telah meninggal dunia, yang ada 100 tahun, 103 tahun, ada tak yang sampai 200 tahun? Tak ada kan?
kehidupan terbatas. Sedangkan kehidupan akhirat tidak ada hujungnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, kabar gembira kepada kita, karena jika kita meletakkan diri kita ke dalam golongan orang-orang yang di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh melekakan. Dunia ini boleh melekakan. Ada satu perkataan ataupun peninggalan warisan menyebutkan tentang dunia ni. Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Dunia sebagai bangkai dan yang merebutnya adalah anjing-anjing. Kita tak hendak. Dunia kita hendak, bukan tak hendak. Kerana kita hidup di dunia, kita hendakkan keduniaan. Tapi janganlah bila mengejar dunia, kita lupa peraturan yang diletakkan bagaimana kita nak mendapatkan keduniaan. Bila dah dapat, bagaimanakah kita menggunakan keduniaan itu? Ada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tak hendak orang yang mengaku beriman, tak hendak orang yang sentiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan sebagai anjing-anjing yang mengejar bangkai. Kadang-kadang boleh tergelincir, boleh menjadi sesat dalam kehidupan apabila lifestyle kita, cara hidup kita. Kita tak boleh memilih cara hidup lain. Allah mengingatkan kita, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh, apa yang dibawa oleh Rasul, wa ma atakumur rasul, dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, adalah kamu ambil, kamu terima, kamu amalkan. Dan apa yang Rasulullah cegah, yang Rasulullah larang, fantahu, maka hentikanlah. So lifestyle hari ini berbeza dengan kita dahulu. Bila kita kata lifestyle, cara hidup, sekarang kedapatan pasangan-pasangan kita, pasangan-pasangan muda kita yang umur sekitar 40-an, sebelum Covid dululah, mereka habiskan hujung minggu di pub, minum-minum suami isteri, konon nak relax, nak berhibur. Bila ke pub, takkan minum Coca-Cola kan? Akhirnya gelap jugalah. Ini lifestyle adopted, digunakan, diamalkan oleh sebahagian daripada orang-orang kita. Itu satu contoh saja, dan kita khawatir kalau keimanan tidak bertambah, huda tidak semakin mantap, maka akan hanyut, dan akan hanyut tak tahu generasi yang akan datang macam mana. Dan kesesatan itu juga boleh berlaku dalam akidah. Akidah yang disesatkan. Semakin hari kita boleh dapat lihatlah ajaran-ajaran sesat. Walaupun sesat, tapi ada pengikut. Walaupun sesat, ada pengikut. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, supaya kita mantap, kukuh dalam sinaran hidayah. Kita tak boleh jadi pak turut. Islam tak membenarkan kita jadi pak turut yang tidak menggunakan akal. Suka, cinta, kasih kita macam mana pun,
ada panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita fikir kita boleh buat, kalau kita minat kita boleh buat, sehingga kita lupa pada peraturan Allah. Akidah kita kena jaga. Jadi untuk pagi ini kita telah menjelaskan satu daripada 4 doa. Inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita bincangkan al-huda. Apakah makna huda itu? Yang kita ambil cuma 4 daripada berbelas-belas makna. Dan apa yang boleh menyebabkan kita tergelincir daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah dalam kesempatan lain kita akan cuba menjelaskan bagaimana nak mengukuhkan hidayah yang kita terima. Sekian untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.